Okey, tapi kita sambung boleh sambung lagi 2 waktu untuk add mat. Okey, kita dah start record. Kita share. Janjang geometri. Okey, so kita walaupun cikgu dah bagi link video hari tu, video online lah. Nah, ini untuk kita kita tengok kat sini apa itu janjang geometri. Okey. Janjang geometri atau kenal singkatannya kita boleh panggil dia JG, JG Dalam bahasa Inggerisnya GP Okey. Bahasa Inggeris dia GP, geometric progression. Jadi janjang geometri ini beza daripada janjang aritmetik. Cuma kalau kita tengok contoh yang diberi dalam awak punya modul tu, okay, yang cikgu berikan tu, tolong buat latihan di dalam modul ni. Ini contoh yang baik lah kalau kita tengok kat sini. Alright, T1, 2, T2, 6, T3, 8, T4, 54, T5, 1, 6, 2. Okay, jadi ni adalah satu janjang geometri. Nak kenal pasti janjang geometri ini, kita kena tengok dia punya apa yang diistilahkannya tu ialah nisbah sepunya. Yang ini nisbah sepunya atau R dia. Okay. Alright. So R ini kita dapatkan daripada mana R ini? R ini seperti mana janjang aritmetik kita tolak. Tapi janjang geometri ini kita kena buat bagi. Kalau kita ambil pasangan selepas dengan sebelum. Lihat cikgu istilahkan selepas dengan sebelum. Selepasnya T2, sebelumnya T1. So R dia ialah kita kena letak T2 bagi dengan T1. Okey, itu R lah. Seperti ni dia beri contoh ni. T2 bagi T1, T3 bagi T2, T4 bagi T5, T3, T5 bagi dengan T4. So jadi yang R ni sepatutnya semua sama, iaitu kita akan dapat 3. Okey, langkah ni dia punya R-nya 6 bagi 2. So jawapannya adalah 3. So setiap R ni 3. Ni pun 3. Ini pun 3. Ini pun 3. So dia mesti sama. R ni mesti sama. Okey, di mana dalam contoh inilah. So ini boleh kita klasifikasikan dia sebagai janjang geometri. Ingat so dalam soalan dia tak akan beritahu soalan ini janjang geometri, soalan ini janjang aritmetik. Dalam soalan exam SPM ni kita kena tentukan sendiri. So kadang-kadang murid dia tersilap bahawa ni janjang aritmetik, dia tersalah dengan janjang geometri. So salahlah formula yang dia gunakan. Ini kena hati-hatilah. So awak kena kaji dulu soalan tersebut, dia bagi rujukan nombor itu sama ada dia janjang aritmetik atau janjang geometri. Okey. Alright, satu lagi kita nak ajar ialah tentang penggunaan formula TN. Kat bawah ni lah. TN. So TN ini adalah sebutan yang keberapa. So sisanya kalau soalan itu, kalau dia bagi contoh macam tadi ni T1, T2, T3 sampai T5, tiba-tiba soalan dia minta cari T12. Macam mana cari T12? So ini masanya kita boleh gunakan formula ini. Kadang-kadang soalan dia suruh cari T120. Mana tahu jauh lagi. So gunakan formula ni. Alright, itu paling sesuai lah. Okay, so jadi apa yang kita nak kena buat sekarang ni, kita tengok latihan untuk mengenal pasti apa itu janjang geometri. Kita tengok soalan seperti contoh dalam exam pun dia akan tanya seperti inilah. Alright, so kita tengok soalan A. So saya rasa ada yang dah buat, ada yang belum buat, tapi yang belum buat tu tolong isi So soalan ini dia kata tentukan sama ada setiap rujukan yang berikut ialah janjang geometri atau bukan. Berikan justifikasi anda. Berikan justifikasi anda. Boleh? So macam ni nak buat? So kita kena tentukan setiap satu R dia ni. Jadi barulah kita tentukan sama ada dia janjang geometri atau tidak. Sebagai contoh kita ambillah pasangan selepas sebelum yang pertama ini. Okey, sebagai contoh kita R sama dengan negatif 3, janjang geometri kena bahagi. 3 bagi 1. So jawapannya apa? Negatif 3. Atau kita boleh ambil pasangan yang kedua selepas sebelum yang ini pula. 9 bagi negatif 3. Boleh juga. So R sama dengan 9 bagi negatif 3. Jawapannya pun negatif 3. Dan kita boleh juga ambil pasangan selepas sebelum yang ini juga. Okey, boleh ambil.
R kita. Okey, R kita akan dapat negatif 27 bagi 9 pun kita dapat negatif 3. Kalau ikutkan urutan rujukan nombor ini, janjang geometri ke atau tidak? So, kita buat kesimpulan, ya. Sebab, ya, janjang, ya, dia adalah janjang geometri. Sebab apa? Tubuhnya R je semua sama. Setiap satu. Okay? Ini cara kita buat justifikasi kita lah. Alright. So soalan faham takat ni? Soalan B pula. Ni senang lah kot. Kita tengok soalan B. So kadang-kadang soalan B ni bentuk algebra yang tahap tinggi macam ni lah. Okay, nak tentukan sama ada ini janjang geometri atau tidak. Soalan B. Okay, seperti mana tadi kita boleh ambil pasangan selepas sebelum yang pertama ini. Okay, kita ambil R kita sebagai 2x bahagi 2 kuasa kosong. Apa jawapan kita R kita? Okay, apa 2 kuasa kosong ni? Siapa tahu nilai 2 kuasa kosong? Siapa tahu apa nilai 2 kuasa kosong? 1. So jadi 2x kuasa 1 je lah kan? 2 kuasa 1 pula. 2x bahagi dengan 1. So jawapan ni di sini kita akan dapat jawapannya. Berapa jawapannya? 2x. Betul tak? Okay. So jawapannya hanya 2x. Okay. Sebab kita kuasa 1. 2x bagi dengan 1. Itu jawapan untuk untuk pasangan R yang pertama lah. Senang cerita. Jadi kalau kita nak test untuk pasangan rujukan yang kedua ni, okay, kita ambil yang ini. Kita ambil R yang pertama tadi dah. Ini R yang kedua. Kita ambil yang ni pula pasangan dia. So, caranya kita kena ambil yang selepas bagikan dengan yang sebelum. Iaitu 2x tambah 1 bahagi 2x. Siapa tahu jawapannya? Siapa boleh bagi jawapannya? Apa cara jawab ni? 2x tambah 1 bahagi dengan 2 kuasa x. 2 kuasa x tambah 1 bahagi dengan 2 kuasa x. Siapa tahu jawapan ni? Siapa tahu jawapan ni? Siapa boleh selesaikan yang ni? Yang ini je cikgu nak. Nak cari R sejak 1 ni. Siapa boleh tahu? Tahu tak nak kiranya macam mana? Cikgu, kalau x tolak x jadi kosong ke? X tolak x jadi, memang x tolak x memang kosong. Tapi nak selesaikan jadi apa? Apa jawapan R kita ni? Lupa lah ni. Okey, ni cikgu terangkan balik. Ini dalam topik 4 indeks. Ingat tak lagi? AM bahagi dengan AN. Ini yang kita dapat dalam bentuk indeks AM tolak N. Gunakan ni lah. Faham tak? Dua base ni, okay, dua base ni dua base ini iaitu kita ada A jadikan satu base tapi M tolak N. Gunakan ni lah formula indeks. So jadi kalau ikutkan kat sini dia punya 2x tambah 1 ni bawah ni x, kita gunakan tolak tolak dengan x. Okey. Daripada dua base ni jadikan satu base tetapi dengan keadaan x tambah 1 tolak x. So x tolak x padam. So jadi jawapannya 2 kuasa 1. Kena hati-hati ni. So ini R yang kedua. Alright. Kalau di sini je. Okay guys. Faham tak ni? Faham tak? Okay, nak kira indeks ni. So jadi kita padam ni dulu. Kalau nak test untuk pasangan yang kedua pun ni lah. Kita dapatlah pasangan kedua ni. Sama tak dengan pasangan yang pertamanya R? Tengok ni. Sama tak? Sama tak? R yang pertama. Sama ke tak sama ni? Tak sama so jadi ini janjang geometri ke tidak? Saya tanya awak. Ini janjang geometri ke tidak? Tidak. Bukan. Bukan kalau tu kita kena tahu tu. Cukuplah dengan pasangan pertama dengan pasangan kedua ni. Masa cikgu pasangan R yang pertama kita dengan pasangan R yang kedua ni kita dah buat pembagian. So R dia tak sama. So ini bukan janjang geometri ini bukan janjang geometri. So benda ni kita kena faham. Alright, sebab dia punya R dia tak sama. Setuju semua? Setuju tak?
Okey, ni Setuju. awak buat latihan lah. Okey, cuba tengok soalan C pula. C ni yang betul, log pula. Macam mana soalan log ini? Okey, so macam tadi, nak tentukan sama ada jujukan ini adalah janjang geometri atau tidak. So macam mana kita nak buat? Macam kes tadi, cikgu telah menyelesaikan dengan keadaan di mana janjang yang pertama tu, sekejap Okey, so kita gunakan R. Okey, untuk setiap pasangan yang pertama ni kita ambil pasangan yang pertama ni kita ambil yang ini. So, jadi log AX kuasa 2 bagi dengan log AX. Okay, buatlah. Log bagi dengan log. Cuba selesaikan. Apa jawapan kita? Siapa tahu? 2 je. Lupalah tu. Apa jawapannya? Tak dengar. 2 je. 2, betul. Siapa dapat 2? Ingat tak? Prinsip log, kalau kita ada M, dalam prinsip log ni, M ni kita boleh buat ke depan jadi M log AX. Alright, ni kita belajar lah daripada bab apa ni? Bab 4 kan? Bab 4. So jadi kita nak selesaikan yang mana ni? Dengan kuasa 2 ni lah yang depan ni, kita jadi bawa ke depan. Okay, so jadi akan dapat 2 log AX bagi log AX. So kalau ikutkan ini boleh bagilah. So jawapannya adalah 2. Ini adalah untuk pasangan yang pertama punya R. Log AX kuasa 2 bagi dengan log AX. Alright, so kita tengok pula yang pasangan yang keduanya, R. Katakan kita, mana tu? Yang inilah. Okey, ambil yang ini pula. So tengok apa kan jadi? Log AX kuasa 3 bagi dengan log AX kuasa 2. So seperti tadi kita boleh turunkan kuasa 3 ni ke depan, dengan kuasa 2 ni pun kita boleh ke depan dia. Jadi kita akan dapat 3 log AX bagi 2 log AX. Alright, so kalau ikut kat sini kita boleh bagi yang ni lah. So apa jawapannya? 3/2. Alamak, sama ke tak sama ni? Cuba tengok. Sama tak sama ni? Tak sama. Kalau tak sama, adakah ini janjang geometri? Tak, So ini bukan janjang geometri. Sekali lagi kita dapat soalan yang bukan janjang geometri. So itu kesimpulan yang kita boleh buat lah. So kena hati-hati bila menjawab soalan. Okey, setuju semua setakat ni? Boleh kena pasti tak janjang geometri tu apa? Janjang aritmetik tu apa? Itu kita kena faham prinsip-prinsip tentang janjangnya. Okey, seterusnya. Okey, nombor 14. Bagi setiap janjang geometri berikut, tentukan nisbah sepunya. So ini dah memang janjang geometri, cuma awak kena tentukan nisbah sepunya. Macam contoh ni lah, awak cari R ni cukup. Okey, awak ambil R yang pertama, pasangan pertama ni dah memadai dah. Sebab dia kata kat sini, ini adalah janjang geometri. Kita bukan nak tentukan dia janjang geometri atau tidak, tapi kita nak tahu dia punya nisbah sepunya, apa itu? R dia. Okey, so macam ni kes dia 12 bagi -3, -4. Okey, sama dengan kes soalan A ni pun juga, kita ambil cukup dengan pasangan pertama dengan pasangan pertama, iaitu T2 bagi dengan T1. Memadai lah. Okey, so jadi kalau kes yang soalan A ni, kita akan dapat R dia ialah 6K kuasa 2. Kita ambil yang selepas dia bagikan dengan yang sebelum dia, iaitu 2K. Jadi ini kita boleh bagikan 3K, 6 bagi 2 apa? 3K. Okay. So ini R dia. Cukuplah. Tak payah cari-cari pasangan keduanya R, pasangan ketiga tak perlu. Cari yang pertama ni cukup. Okay, seperti ini juga pun sama. Cuba cari ni juga soalan B.
Okey, ini latihannya. Carikan R dia. Begitu juga dengan C. Ini nombor indeks ya. Ini log ini log. D ni adalah log sama ln ni maksudnya dengan sama maksudnya dengan log. Okey. Ini sama juga macam tadi. Okey, yang lain tu E ni nombor gunakan indeks. Nombor indeks. C ni. Okey, gunakan nombor indeks. Yang B ni pecahan. Okey, ni cikgu tinggalkan awak lakukan jawapan. Cikgu bagi jawapan lah, senang. Okey, nombor 14 B patutnya R kita negatif 1/3. Cuba carilah R kita ni adalah negatif 1/3. C ni R kita ialah E kuasa negatif 2X. Manakala 14 ni, ln ni ada log juga Okey, ln ni ada log. Nanti awak carilah. Okey, jawapannya ialah 1/2. R dia lah 1/2. Okey, awak cuba carilah jawapan. Awak cuba kira sendirilah. Okey, ni cikgu bagi jawapan. Alright, kita nak teruskan untuk soalan nombor 15. Boleh teruskan tak nombor 15? Boleh Baik, untuk nombor 15, kalau kita tengok kat sini, dia suruh cari apa Bagi setiap janjang geometri berikut, tentukan sebutan yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, maksudnya kita terang kat sinilah. Kita ambil satu soalan A ni. Okey, soalan A ni dia bagi T1 1/4. Okey, T2 negatif 1. Lepas tu T3 adalah 4. Soalannya cari sebutan kelima. Maknanya sebutan kelima apa? Okey, dot. Apakah sebutan yang kelima? Okey, kes ini kita gunakan formula Tn sama dengan A tambah ini salah, jangan tambah. Tambah tu janjang aritmetik. Dia A R N kuasa N tolak 1. Untuk janjang geometri, kita gunakan formula sebutan yang ini. So, hati-hati jangan salah formula. Macam tadi cikgu hampir-hampir nak salah. Okey, so ni janjang geometri punya formula. So, ada dua cara sebenarnya. Sama ada kita teruskan, kita cari dia punya R dia. Okey, kita cari dia punya R. R ni awak jangan ambil yang susah-susah nak bahagi. Sebagai contoh, R ni kita boleh ambil pasangan yang ini. 4 bagi negatif 1. 4 bagi negatif 1. So, jawapannya apa? Negatif 4. Okey, R dia negatif 4. Okey, so ada dua cara nak cari. Sama ada kita nak gunakan formula atau kita nak kita teruskan darab. Maksudnya, 1/4, 4 darab negatif 4. Apa? Itu T4 kita. Okay. T4 kita, kalau kita teruskan darab dengan negatif 4, macam 1/4 dan negatif 4, negatif 1. Negatif 1 darab negatif 1 darab dengan negatif 4, 4. 4 darab negatif 4, negatif 16. Lepas tu negatif 16 darab 4 dapat 64 positif. Itu T5. Ini salah satu cara lah. Kalau kita nak cari, kita teruskan daraban R kita tu. Okey. Tapi asalnya eloknya kita guna formula. Sebab kadang-kadang ada soalan tu, dia suruh cari sampai T25. Kadang-kadang sampai T100 pun ada. Takkan kita nak darab sehingga T100. Maksud cikgu lah. Okey, kita cari semua nombor tu. Okey, kalau kita nak gunakan formula, tak susah Kalau kita nak gunakan formula, kita dah tahu R dia berapa. Dan satu lagi A. A dia apa? A ni adalah sebutan pertama. Okey, A ni adalah 1/4. Jadi nak gunakan formula ini, soalannya 5 5 sama dengan A 1/4 R negatif 4 N tolak 1 kuasa 5 tolak 1. Jadi kalau kita kira gunakan kalkulator kita, okey, 5 tolak 1 adalah 4, jawapannya 64. So sama, okey. Sama 64. Okey, setuju setakat ni? Setuju kalau kita nak gunakan formula? Boleh Boleh. Boleh. Alright. So, jadi kita tengok soalan 2. Okey, cikgu rasa ada yang dah buat. Okey, soalan B. Okey, tak apa. Kita buat je latihan ni supaya kita buat modul kita ni.
Okey, kita tengok soalan B. Kuasa 4 tu kena darab dengan negatif 4 eh? Macam mana? Kuasa 4 darab dengan negatif 4. Kuasa 4 darab negatif 4. Kuasa 4 ni tu maksud awak negatif 4 kuasa 4 kan? Maksud awak lah. Lepas tu darab dengan 1/4 kan? Betul? Ha. Oh, Okey. macam tu eh. Ini darab dulu. Ini bukan, ini dapatkan yang lain dulu. Dalam kalkulator, awak jangan salah tekan ya. Jangan buat negatif 4 kuasa 4. Ni kalau awak buat macam ni, negatif 4 kuasa 4, awak akan dapat negatif 64. Ni kena hati-hati Awak kena tahu bracket dalam kalkulator tu. Negatif 4 kuasa 4 dalam kalkulator lah. So jawapannya positif. Berapa dah positif tu? Berapa positif? Berapa jawapannya? Okay, awak kira lah nanti. Okay. So, soalan yang kedua B. Okay, soalan kedua B. Tengok soalan B hati-hati bila kita jawab soalan ni. Padam ni semua, kita bagi ruang untuk soalan B. Okay, siapa dah dapat jawapan B? Apa jawapannya? Siapa yang dah buat lah? Tak salah cikgu ada bagi link video tentang pembelajaran awal janjang geometri Okey, sebab soalan B ni dia bagi sebutan pertama dia adalah 2/3, sebutan keduanya adalah 1, sebutan yang ketiganya adalah 3/2. Okey, dan seterusnya dia suruh cari sebutan ke-9. Okey, pada peringkat awal ni kita kena tentukan dulu dia punya sebutan pertama A. Sebutan pertamanya adalah 2/3. Okey. Dan sebutan R dia, okey, dia punya nisbah sepunyanya, kita ambil pasangan yang kedua pun boleh, tak ada masalah. Kita ambil yang ini pun boleh. Okey, tu 3 selepas bahagi sebelum. Jadi 3/2 bagi 1. So jawapannya 3/2. Okey, ambil ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, barulah kita boleh gunakan formula Tn kita. Alright. So apa formula Tn kita? AR N kuasa 1. Jadi kita boleh lihat apa kita akan buat. Okey, iaitu AR N tolak 1. So Tn kita nak cari T9. Apa dia T9? So T9 sama dengan A. A dia adalah 2/3. Okay, A ni 2/3. Okey, dan R dia kita punya R adalah darab dengan 3/2. 2/3 darab dengan 3/2. 3/2 ni kena kuasakan dengan 9 tolak 1. So, awak gunakan kalkulator, awak dapat apa jawapan kita ni? 3 9 tolak 1 adalah 8. So, apa jawapannya? T yang ke-9 kita ni berapa nilai dia? Cuba tengok. Cuba guna kalkulator. 2187/128. Ya, betul. 2187 bagi dengan 128. Kira dalam bentuk pecahan pun boleh atau kamu nak bagi dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Faham tak maksud cikgu dengan bentuk perpuluhan tersebut? Maksudnya kalau dalam bentuk perpuluhan 17 something kot. Bentuk perpuluhannya ialah 17.185. Jawapan kalau bentuk perpuluhan yang ini ialah 17 perpuluhan 086 bagi dalam bentuk 3 perpuluhan boleh. Okey? Okey, tak ada masalah ni. Setuju semua setakat ni soalan B? Okey, kalau okey tak ada masalah. Kita boleh teruskan lagi soalan C pula. C ni ada nombor kuasa yang X pun boleh ubah. So macam mana nak cari? Tak apa, kita belajar sama-sama. Okay. So C ni kita padami dulu sebelum. Banyak ni benda ni. Kita padam ni. Okay. Tinggalkan A. Yang lain ni kita padam. Just in case. Kita nak tengok, tidak bagi ruang untuk soalan C Baik, untuk soalan C, dia bagi dalam bentuk sebutan pertama 1, sebutan kedua 5 2X
sebutan ketiga 5 kuasa 4X. Okey, penyelesaian di sini. Okey, iaitu 1 lepas tu 5 2X dengan 1 5 2X dengan T3 ni ada 5 kuasa 4X. Alright, so yang kita nak cari apa tadi soalannya? Dia suruh kita cari T8, betul? Dia suruh kita cari apakah T yang ke-8. Nak kena cari ni. Dah ni, dah. Apakah yang T8 kita ini? Okay, so caranya, pertama kita cari dia punya A, nilai A dia dulu. A dia adalah yang pertama ni, kita ambil 1. Okay, A dia adalah yang pertama tu, kita ambil 1. Manakala R, awak perlu ambil mana-mana pasangan. Kalau cikgu yang paling senang, cikgu kira ambil pasangan yang pertama ni. 5 kuasa 2X. Okay, 5 kuasa 2X. 5 kuasa 2X bagi dengan 1. Sekarang ni kita dapat 5 2X je lah. Okay, so 5 2X je lah. So jawapan R adalah 5 2X. Okay, so apakah T8? T8 gunakan formula T8 sama dengan A. A dia 1. Okay, A dia 1. Manakala R dia dalam kurungan 5 2X tutup kurungan N tolak 1. So 8 tolak 1. So kira ni berapa you akan dapat? Apa jawapan you guys? So 1 darab 5 2X tinggal 5 2X. Okay, 8 tolak 1 adalah 7. So apa jawapannya? 5 kuasa 14X. Yes, betul. 5 kuasa 14X. So 5 ni boleh darab Alright, itu jawapannya untuk soalan C. Manakala untuk soalan D pula, cikgu bagi jawapan aja, awak cuba cari Tolong carikan jawapan ke ada yang belum, ada yang dah buat lah, senang cerita, ada yang dah buat lah. Alright, so jadi nombor 8 ni kita nak cari sebutan yang ke-7. Sebutan yang ke-7 jawapannya ialah 100. Tak nampak pula cikgu. Ini jawapannya ni. 100. Okey. 128 K kuasa 12. Okey. Lepas tu yang soalan E ni jawapannya ialah T yang ke-6 dia suruh cari. Betul tak jawapan you guys? Cuba cari P kuasa 6 bahagi 3,125. Okey, dia juga bagi jawapan je. Yang lain tu awak kena buat jalan kerjanya sendirilah. Nanti modul ini awak kena bagi cikgu hasil awak. Setiap latihan-latihan dalam modul ni kena bagi cikgu selepas habis lockdown kita ni. Okey, setuju semua? Setuju. Right? Okay, so ini task awak lah. Kena ada latihan juga Okay, so jadi soalan seterusnya kita tengok soalan 16. Okay, jadi soalan 16. Jadi kita tengok soalan 16 ni. Cari bilangan. Cari bilangan. Soalan ni. Cari bilangan sebutan bagi setiap janjang geometri berikut. Cari bilangan sebutan janjang geometri berikut. Maksudnya apa? Okay, kita diberi kalau ikut contoh ni lah contoh ni. Contoh ni dulu. Example. Okay, kita tahu ini adalah T1. Yang 4 ni adalah T2. Okay. Dan 4/3 ni adalah T3. Dah. Satu masa dia stop. Ini T ke berapa ni? Siapa boleh beritahu? Ni T yang ke berapa? Nak cari N ni. N yang ke berapa? Bilangan yang ke berapa? Maksud cikgu lah. Macam mana kita nak tahu? Ini bilangan yang ke berapa 4 bahagi 243 ataupun dalam bentuk pecahan lah. Tn berapa? Faham tak maksud cikgu? Setakat ni. Faham
Okey, so kalau tak ada masalah, boleh teruskan. Macam mana? Okey, tengok contoh ni. Okey, dia pertama dia bagi A. Okey, dia bagi A. Kita cari A dia dulu. A dia 12, betul. R dia ialah 4 bagi 12, itu 1/3. Lepas tu TN ni satu benda yang kita kena tahu juga. Alright, so jadi hasilnya bila dapat 1, 2 dengan 3 benda ni di sini, kita boleh isikan dalam formula TN kita. Tengok. Ni contoh Okey, iaitu TN kita ni dalam bentuk formula yang kita baca tadi. TN sama dengan AR N tolak 1. Okay, di mana TN ni kita isi 4/2/3. Yang itu kita isi A 3. Okey, seterusnya. Alright, okey, seterusnya dapat 1/29 ni. Macam mana dapat ni? 1 bagi 29 ni macam mana dapat ni? Sebab 12 kita pindah sana bahagi kita darabkan dengan 243 betul lah ni. Lepas tu bagi dengan 4 lagi. 4 bagi dengan 243, lepas tu 12 ni pindah sana. So dia akan jadi untuk bahagian tu 4 bagi 2, 4, 3. Okey, darab 12. Bawahnya boleh darab 12. Tu sebab kita dapat 1/729. Yang ini lah. Okey. Okey, tu 3/729. Okey, tinggallah yang ini berdua. Kalau tengok yang ini, kita tengok tinggal yang ini. So sebenarnya kalau dalam kurungan ni adalah 1/3, sebelah sini pun 1/3. Tapi kuasa apa? Yang kesnya adalah kuasa 6. Betul kan kalau tekan calculator? Okey, so maknanya dia base dia sama. Biasanya sini akan jadi 1/3 dengan kuasa apa? Okey, kuasa apa? Biasanya kuasa ni kita kena play around with the calculator lah. Calculator kuasa 4 ke, kuasa 5 ke ataupun kuasa 6. Kat sini kes dia kuasa 6. 1/729 adalah 1/3 kuasa 6. Ini kau kena play around with your calculator. Tekan. Jadi, akhirnya kita dalam bentuk indeks, di mana bentuk indeks ni kita boleh selesaikan dengan keadaan, kita boleh hapuskan ni, tinggal 6 sama dengan N tolak 1. So, negatif 1 pindah sana, tambah dengan 6, 7. Oleh itu, N kita sama dengan 7. Bermakna, bilangan TN ni yang 4 bagi 243 adalah T yang ke-7. Ini yang kita nak cari ni. Boleh faham tak soalan ni? Rasa-rasanya boleh faham tak soalan ni? Boleh Ni yang last step tadi macam mana cikgu? Last step jadi macam mana ni? Yang mana bahagian ni? Kan 1/3 base dia sama, kita compare lah 6 dengan N tolak 1 kita ambil tu macam indeks. Faham tak? Base dia sama. Macam indeks 1/3, 1/3 ni kita macam boleh cancel lah. Kita ambil base ni kita dah sama, kita boleh cancelkan dan terusnya kita compare 6 dengan N tolak 1. Ni lah. So dapatlah N dia sama dengan 7. Jom kita buat latihan. Okay, kita fahamkan latihan pula. Okay, contohnya kita ambil latihan. Soalan dalam latihan ini agak susah sikit contohnya kita ambil soalan A ni sebagai contoh lah. Okay, so kita nak tahu 20 negatif 4 ni T1. Okay, ni T1. Ni T2. Ni T3 dan ini T berapa ni? Siapa tahu ini T yang ke berapa? Faham tak maksud cikgu? Okay, kita buat kat sebelah je lah kot. Bagi ruang sikit, banyak ruang. Okay, sekali lagi kita tulis. Okay, apa jadi? T20 negatif 4, 45 Ya, 20, ni soalan A negatif 4, lepas tu 4/5. Okay, ini dia bagi. Lepas tu dot 4 negatif 4, 1, 5, 6, 2, 5. Okay. Dot negatif 4, 1, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 5. Okay. 1, 5, 6, 2, 5. Okay, so ini soalan dia. Kita nak tahu apa ni? Kita nak tentukan sama ada, bukan sama ada. Ini kita dah tahu T1
Okey, ini kita tahu T2 dan ini kita dah tahu T3 ini nak tahu Tn. Ini nak tahu apa ni sebenarnya? Kita nak tahu N yang ke berapa ni? Ini N yang ke berapa? Macam mana kita nak tahu kan? Alright, so macam mana pun kita tetap akan gunakan formula Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okey, pada peringkat awal ni kita kena tentukan dulu apa dia punya A dengan R dia dulu. So kes ni A dia 20, R dia ialah pasangan ini negatif 4 bagi 20 iaitu kita akan dapat negatif 1/5. Setuju setakat ni? Batuk. 1/5. Jadi kita punya Tn kita ambil yang ini. So kalau kita masukkan dalam formula, Tn kita sediakan dengan negatif, kita ambil tulisan biru lah. Masuk dalam formula, Tn kita ni kita ambil negatif 415/625. Okey, setuju? Setakat ni negatif 415/625 sama dengan A dia 20, okey, R dia iaitu negatif 1/5 kuasa N tolak 1. N kita tak tahu lagi, kita buat macam ni dulu. Okey, setuju tak setakat ni? Setuju Alright, so dalam kalkulator awak, cuba awak kira nilai ini dulu. Di mana kalau 20 ni, 20 ni kita pindah sana jadi bahagi sebab darab jadi bahagi. So kalau ikutkan negatif 4 bagi 15625 156, susah pula nombor dia ni. 25 darab dengan 20. Bawah ni darab dengan 20. Apa nilai dia? Cuba tekan kalkulator dalam bentuk pecahan lah. Lagi betul dalam bentuk pecahan. Apa nilai dia? Negatif 4/3 312,500. Okey, boleh kecilkan lagi tak? Negatif 4 dalam bentuk pecahan. Cuba tekan kalkulator sekali lagi. Boleh kecilkan lagi tak? Kalau ikutkan ini 4 bagi ni jadi 5, jadi 1. So jawapannya kalau ikutkan kiraan cikgu, sepatutnya ni 5 Kalau kita kecilkan lagi daraban ini kita akan dapat sebelah kiri ni ialah negatif 17812. Banyak pula kiraannya kan. Negatif 78125. Tinggallah macam ini. Okey. Setuju tak? Kira betul-betul Betul Dapat cikgu. Okey, betul Okey, good. So kira yang itu kira. Jangan diam aja, buat kiraan sendiri juga tapi pastikan awak kira betul-betul. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul sebab sebelah kiri kita sebelah kanan kita ni negatif 1/5. Kalau ikutkan yang ini adalah negatif 1/5 kuasa dia apa? Siapa tahu kuasa dia? Cuba tekan kalkulator. Main dengan kalkulator. 1/5 kuasa apa ni? 78125 ni. Siapa tahu? Faham tak maksud cikgu? Okey, sekali lagi. Kalau ikutkan negatif 1/2 sebab sebelah dia negatif 1/5. Okey, dia punya trik dia ialah kita nak tahu ini pun negatif 1/5 tetapi kuasa dia apa? Nak tahu kuasa dia apa? So sama dengan negatif 1/5 N tolak 1. Faham tak maksud cikgu ni? Okey, kita nak tahu yang ini. Apa dia punya kuasa? Negatif 1 bagi 785 ni adalah sebenarnya negatif 1/5 kuasa apa? Siapa tahu? Apa dia punya kuasa? Kuasa 7. Kuasa 7, betul. Tekan kalkulator tu. Bermain dengan kalkulator. Sebab tu kita kalkulator
Ia adalah kuasa 7. Okay. So base dia sama, kiri dan kanan dah sama. So dalam indeks, kalau kiri kanan dah sama, seleloknya kita just ambil, ni kita boleh padam, kita just ambil 7 dengan n tolak 1. So apakah n ni bilangan ya? N ni adalah bilangan. So negeri 1 pindah sana tambah, so jadi n sama dengan 8. Okey, sekali lagi kita boleh simpulkan kat sini, n dia 8 daripada kita nak tahu ini berapa punya Tn. So maknanya n kat sini kita dah tahu bahawa T8. Okey. So ni adalah T yang ke-8. Negatif 4 bahagi 15,625 ni adalah T yang ke-8. Okey, setuju Ini kena dalam bentuk pecah ada negatif lagi. Inilah NMAX. Dia tak akan bagi nombor yang mudah-mudah. Supaya NMAX ni dia punya advance daripada matematik moden. Dia tak akan bagi nombor yang sangat-sangat mudah, nombor bulat. Tak, dia akan bagi bentuk pecahan. Dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk ada negatif. Ini kena hati-hatilah. Dan lain tu awak punya algebra. Sebab itu latihan kena banyak. Boleh? Setuju tak? Okey, cikgu. Okey, tak ada masalah. Kita habis ke berapa ni? 9.50. Okey, lupa cikgu nak bagi link. Cikgu dah bagi link belum? Kejap Sambil-sambil tu Sambil-sambil tu kita nak bagi link juga, nanti takut terlupa mana yang dah datang ni. Dah bagi link kan tadi? Cuba isi link. Siapa yang sambil-sambil tu tolong isi link ni. Okey, link salah satu ni boleh ambil. Okey, ambil link kehadiran. Tolong isi. Siapa yang baru datang. Okey, boleh teruskan? Okey, boleh. Alright, so soalan B pun benda yang sama actually dengan soalan C. Tadi pun kita dah tengok contoh. Ini cikgu bagi jawapan je boleh? Cikgu bagi jawapan So, jadi awak cuba cari soalan B ni juga. Cikgu besarkan sikit. Okay, soalan B. Cuba cari di rumah. Soalan B ni dia punya N dia sama dengan 6. Awak cari N 6. So, maknanya ini adalah T yang T yang ke-6 lah. Cari. Betul tak? Dengan jalan kerja cikgu macam tadi tu. Ni bentuk pecahan juga ni. Hati-hati. Okey, cuba cari. Tunjuk jalan kerjanya nanti. Hasilnya lepas lockdown ni cikgu nak tengok semua. Apa yang awak dah buat. Hati-hatian cikgu. Okey, yang ke C ni. C ni ialah jawapannya N sama dengan 9. Boleh? So maknanya negatif 3072 ni adalah T yang ke-9. Itu maksudnya. Awak cari, betul tak awak dapat 9 ni? Okey, betul awak dapat 9 tu. Sekejap Siapa dah hadirkan diri ni, cikgu nak tengok dulu. Okey, kehadiran awak ni penting sangat sebenarnya. Untuk PDPR, PBD Okey. Alright. Okey, ada dah isi dah. Bagus. Alright, so jadi seterusnya, tengok dah soalan seterusnya pula. Okey, so ini soalan 16 dah. Kita tengok soalan 17. Last kot. Ni 17 ni mungkin last lah kot. Okey, tengok nombor 17. Alright, ni soalan ni advance sikit lah. So kena dengar betul-betul Kita tengok example dulu, and then yang lain tu awak cuba tengok kita bincang. Tengok example dulu Setiap yang berikut menunjukkan maklumat suatu janjang geometri. Tentukan sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang geometri tersebut. Okey, so jadi apa kita boleh buat kat sini? Kita tengok soalan example dulu. Sekejap guys. Sekejap. So hang pula punya komputer ni. Termasuk tempat lain Dia tiba-tiba hang Macam mana boleh hang ni? Kejap guys. Okay, hilang tadi. Alright, so kita tengok example. Example ni dia kata
Setiap berikut geometri. Tentukan soalan dia, tentukan sebutan pertama dan nisbah sepunya. Kita nak tahu dia punya A dengan dia punya R dia apa. Alright, jadi masalah ni sekarang ni dalam soalan ini dia bagi example tengok example 1 dan negatif 128 masing-masing ialah sebutan kedua dan sebutan yang ke-9. Sebutan kedua dan sebutan yang ke-9. Dia bagi dua sebutan aja. Di mana sebutan yang kedua adalah T1. Okey, ni bukan T1. Sebutan kedua adalah 1. Okey. Sebutan yang ke-9 adalah negatif 128. Boleh tak awak tentukan apakah dia punya A dengan dia punya R dia? Ini dia punya janjang geometri, dia ada R. Okay, so caranya kita buat seperti A ni. Kita bagi contoh. Okay, dengan menggunakan formula Tn sama dengan A, R, N tolak 1. Kita bentukkan ini dulu. Kalau T2, seperti mana T2 ni sekarang? T2 tu sama dengan 1. Okay, seperti ni 1. Lepas tu A dia tak tahu. Kita letak A. Lepas tu R. N tolak 1. 2 tolak 1 lah. T2. Di 2 tolak 1 lah. So, kita akan dapat 1. A, R, 2 tolak 1 adalah 1. Kecilkan sikit. Okay. Tu sebab dia dapat yang ini. Dia dapat yang ini. Yang ini. Yang ni cikgu masukkanlah. Dapat yang tu. Untuk persamaan yang pertama. Okey. Untuk persamaan yang kedua, gunakan istilah T9 pula. Kalau T9 macam mana pula? T9 ialah kalau nilai dia negatif 128. Negatif 128. Okey. Di mana kalau kita gunakan formula Tn A R N tolak 1. So A ni tak tahu lagi. Okey. A ni tak tahu lagi. R tapi 9 tolak 1. Sebab itu dia dapat kat sini AR kuasa 8. Negatif 128. Yang ni lah. Ini persamaan yang kedua. So jadi apa kita nak buat ni? Kalau kita ada persamaan pertama dengan persamaan kedua ni, ini biasanya nak dapatkan nilai A dengan 2 pemboleh ubah A dengan R ini, caranya seterusnya kita guna kaedah persamaan serentak. Di mana yang dia buat kat sini? 2 bagi 1. Apa maksud 2 bagi 1 ni? 2 bagi 1. Ini cikgu terangkan lah. Maksudnya lebih mudah kalau kita ambil persamaan kedua dengan persamaan pertama tu, kita bagikan. Macam mana diselesaikan kalau kita dapat bagikan ni? Okey, ni cikgu tunjukkan. Di kat sini dia tak jelaskan sangat. Okey, maksudnya kalau 2 bagi 1, maksudnya yang 2 dia nak bagikan dengan yang 1, persamaan yang 2 bagi dengan persamaan 1. Okey, caranya persamaan A2 ni persamaan AR kuasa 8 bagi dengan persamaan 1 AR lah, yang ini. Kita ambil ini dulu. 2 bagi 1. So yang sebelah kanan dia sama dengan 2 bagi 1, negatif 128 bagi dengan 1 lah. Negatif 128 bagikan dengan 1. Dapat tak? Yang atas ni persamaan yang kedua. Yang atas ni persamaan yang kedua. Okay, tik. Yang bawah ni persamaan yang pertama. Tik. Kita buat satu sama je. Satu persamaan dekat sini. So bila kita buat macam ni, kita dapat bentuk persamaan serentak 2 bagi 1. Okay. So kalau ikut kat sini, kita boleh buat pembatalan. Cancel. Cancelnya macam mana? Cancelnya ialah A boleh bagi dengan A. Lepas tu R ni kuasa 1. R kuasa 1 ni jadi R8 tolak 1 jadi 7. So akhirnya kita akan dapat A. Tak ada. A dah tak ada dah. A dah pantal lah. So jadi tinggallah R kuasa 7 sama dengan negatif 128. Faham tak maksud cikgu ni? Okey, ni yang dapat ni. Tentu dapat ni. Lepas tu R
Bersama dengan punca 7 negatif 128. Dan kalkulator kita boleh tekan dengan punca, kita ada yang ini yang ini awak tekan. Kalau ni 7 ni 7 negatif 128. So jawapannya R dia sama dengan apa? 2. Kalau awak tekan kalkulator lah. R dia sama dengan 2. Negatif 2. Sorry. So negatif 2. Seperti mana dalam contoh. Dah dapat R. Okay. R ni kat sini. So R ni dah dapat. So senang lah. Kalau R ni negatif 1, 2, jangan lupa. Sebab objektif soalan ini kita nak dapat nilai A dia juga. So awak ambil mana-mana persamaan. Yang paling mudah adalah persamaan yang pertama. R into substitute R equal negative 2 into 1. Gantikan R sama dengan 2 ke dalam persamaan pertama. Dapatlah nilai A-nya. Seperti jalan kerja ni lah. Kita ambil persamaan yang pertama ini. Kita nak dapatkan dia punya A. Gantikan R tadi dengan negatif 2. So dapat A dia negatif 1/2. Dah capai objektif. R negatif 2, A dengan negatif 1/2. Okay, faham setakat ni? Ini cikgu nak explain dia punya contoh. Okay. So boleh tak kita buat soalan ini? Soalan yang Cikgu. belajar. Ya, saya. R yang 7 punca kuasa negatif 128 tu terus tekan dalam kalkulator je. So, saya dapat Boleh? error. Boleh dapat. Nanti Dapat dia main error. Sebab Sebab ni negatif 2. Cuba awak buat negatif 2 darab kuasa 7 berapa? Sama dengan 178. 1 negatif 128 tak? So maknanya dia punya jawapan dia ialah negatif 2 lah. Faham tak saya? Okay, sebab kadang-kadang kalkulator tu awak salah tekan. dapat negatif 128 ni. Okay, so maknanya dia punya jawapannya R dia sama dengan negatif 2 lah. Okay, itu lah. Kalau kita salah tekan dia jadi macam tu lah. Faham tak maksud saya? Okay. Oh, jadi macam mana nak tekan je? Sebab kalkulator ada dengan awak ni sekarang ni. Dia kalau dalam kalkulator kita ada X kan. Punca apa? Nilai di dalam ni kan. Sebab kalau biasanya kalkulator dia tak boleh baca ni. Kita kena anggap bahawa negatif 2 ni kan. Kita kena anggap macam mana dapat negatif 128. Okay. Bahasanya ini adalah gandaan 2 sebenarnya. Gandaan 2 tapi dalam negatif. Kita kena kira macam ni lah. Sama dengan kita play around with the number. 7 ni dapat tak 128. Okay, so jawapannya adalah negatif. Tapi dalam kalkulator kalau ikutkan negatif 128, 7. Tekan kecil tak? Dia kalkulator jangan macam ni kan? 7 X negatif 128. Dapat berapa korang semua? Siapa tak negatif 2? Yang kalkulator. Ada tak simbol punca X tu? Yang kalkulator. Yang X tu je tak ada je. Ada. Dia shift. Dia tekan shift. Oh, yang dekat atas yang punca kuasa tu. Punca X. Ada tak punca X ni? Yang kalkulator awak. Cuba cari. Dia warna kuning apa. Dia tekan shift tu. Okay, dah dapat dia. Dapat So jadi bila nak tekan ni, awak tekan 7 punca yang X tu, lepas tu tekan nilai negatif 128. Bracket lah bracket. Apa jawapannya? Okay, cikgu. Dapat tak? Dapat negatif 2. Dapat negatif. Dapat negatif 2 kan? Okey, itu dalam kalkulator kita lah. Jangan salah tekan kalkulator. Ini masalahnya budak-budak sebab itu kita kena praktis dengan kalkulator, dengan soalan-soalan. Lepas tu hati-hati NMAT ni memang sengaja dari bentuk nilai-nilai negatif yang banyak. Ramai budak confuse nilai-nilai negatif ni. Okay? So itu kena banyak latihan lah. Algebra kita tu okey ke tak okey. Okey, so jadi untuk soalan yang seterusnya, ini contoh tadi Okey, so soalan seterusnya kita tengok apa dia? Ni lagi ke soalan negatif-negatif ni. Kadang cikgu menyampah tengok soalan negatif-negatif ni tapi terpaksa jalankan kerja tanggungjawab kita. Okey, sekarang ni kita dah tahu negatif 48 soalan A ni. Ni adalah T5 manakala negatif 12 adalah T7. Seperti mana dia bentuk tanya kat sini lah. Okey, so kalau kita nak jadikan dalam persamaan, pastikan gunakan formula apa? Tn sama dengan AR darab kuasa N tolak 1. Okay, kita nak gunakan formula ini So jadi kita buat satu persatu.
tentang T5 pula. Okey, so T5 ini kita bentukkan T5 dalam keadaan A kita tak tahu lagi. A tak tahu lagi. Kemudian R pun kita tak tahu lagi. Tetapi kita boleh tahu N tolak 1. 5 tolak 1. Okay. Dan semua ini adalah sama dengan negatif 48. Okay, kita permudahkan. Dia akan jadi R4 sama dengan negatif 48. Itu satu benda yang kita tahulah. Okey, kemudian kecilkan sikit. Alright. Satu lagi kita nak tahu T7. Persamaan yang kedua, ni persamaan yang pertama ya. Okey, persamaan yang kedua adalah T7 di mana kalau kita menggunakan formula ini R 7 tolak 1, kuasa dia 7 tolak 1 dengan jawapannya negatif 12. So kita permudahkan R 6 sama dengan negatif 12. Ini jadi persamaan yang kedua. Okay. Alright. So nak selesaikan ni macam mana? Kita buat macam tadi. Kalau boleh kita bagikan. Sorry guys. Ini kita padam dulu. Banyak sangat kes ni. Kita bagi ruang untuk jawapan kita yang ini sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Jangan lupa yang lain tolong isi kehadiran. Okey, so jadi kita selesaikan dengan keadaan persamaan 2 bagi dengan persamaan 1 boleh. Okey, persamaan 2 kita bagikan dengan persamaan 1. Kalau ikutkan ni lah. Okey, kita cuba buat. Okey, persamaan 2 kalau kita bagikan dengan persamaan 1 dia akan bentuk macam ni tau. R persamaan 2 6 bahagi R 4. Sama dengan negatif 12 bagi negatif 48. Ini cara ini lah. Okey, so kalau kita gunakan kaedah macam ni, persamaan serentak, kita boleh batalkan ni. And then 4 ni kita boleh batalkan kat sini 2 sebab 6 tolak 4. Okey, negatif 12 bagi yang negatif 48 berapa Negatif 12 bagi negatif 48. Berapa kiraan awak tu? 1/4. 1/4 1/4. Betul lah. 1/4. Okey, so jadi 1/4. Okey, 1/4. Okey, sorry. R jadi tinggal R2 1/4. Okey. R2 dia adalah 1/4. Jadi seterusnya R kita sama dengan apa? Punca 2. So jawapannya apa? 1/2. Okey tak ni? A kita. Alright? R kita. 1/2. Okey? Setuju tak ni? R kita 1/2. Betul? Alright? Cikgu, Okay, so ya. cikgu, kenapa R kuasa 2? Macam mana nak kira? Ni? Okey. Okey, mungkin cikgu tak tunjuk step by step kot kat sini ni cikgu ambil yang ni khas. Ambil yang ni. Dia daripada apa? AR6 bagi AR2. Betul? A bagi A dah padam. Okey, dah padam. Tinggal R6, R2. Apa maksud R6 bagi dengan R2? 4 Ni 4 Sorry guys. 4. Okey, apa maksud R6 bagi dengan R4? R6 bagi dengan R4? Maksudnya? Tolak. 6 tolak 4. Okey, lepas tu balik daripada 2. Alright, setuju? Setuju. Okay, R dah dapat. Kita katakan A dah dapat, lepas ni kita nak cari A dia pula. Dah dapatkan A ni macam mana? Daripada mana-mana persamaan ini, ambillah mana-mana persamaan. Sama ada persamaan 1 atau persamaan 2, awak gantikan R tadi. Setuju tak? Kalau kita ambil persamaan yang pertama, AR kuasa 4 tadi sama dengan negatif 48.
Okay. So R kita 1/2 gantikan A 1/2 kuasa 4 negatif 48. So awak kira ni dot. Kira ni pindahkan 1/2 kuasa 4 ke sana negatif 48. Awak dapat berapa? Cuba kira. Cuba tengok macam mana kiraan awak ni. Apa jawapan A kita? Apa jawapan? You guys? Cuba kira. Tahu tak? Kalau 1/2 kuasa 4 ni pindah sana negatif 48. Berapa jawapannya? 1 kuasa 16 je cikgu. 1/16 dulu cikgu. 1/16. Betul? Okey, jadi 16 pindah sana darat lah dengan negatif 48. Jadi berapa? A sama dengan apa? Lepas tu cikgu nak tengok awak kira macam mana. Siapa dapat dulu? Ni markah PBD Kita tengok kat sini. Siapa yang respon dulu? Cikgu, negatif 32. Negatif? 32. No. Salah. 1/2 kuasa 4 ni double 1/16. Betul tak? Lepas tu 1/16 kalau pindah sana, 16 tu bahagi jadi pindah jadi darab. Negatif 48 darab 16. Berapa tu? Negatif 768. Negatif 768. Kira betul-betul. Sebab cikgu tengok hari tu ujian ramai yang kat sini dia contohlah kat sini dah betul tapi dalam bentuk pecahan, bentuk darab, untuk bagi dengan negatif, dengan positifnya saya sebut kalang kabut. Formula dah betul. Contohlah sebagai contohlah dalam ujian baru-baru ni kan. Formula dah betul tapi bila darab bagi hancur jawapan akhir kita. Ni kena hati-hati sebab cikgu tengok sini algebra ni masih ada kelemahan lagi. Tak apa, kita boleh buat latihan lagi Alright, so next kita tengok soalan B. Soalan sini awak buat sendiri di rumah. Boleh? Setuju? Okey. Sebagai contoh soalan B ni, cikgu bagi jawapannya terus 3/2 ialah 4 sebutan keempat dan adalah separuh daripada sebutan pertama. Pandailah awak istilahkan tu macam mana. Ni soalan contoh. Ni contoh soalan yang akan berlaku dalam exam awak nanti. Lepas tu dia katakan sini, dia suruh cari sebutan pertama dengan R. R dia adalah common ratio dia. So kat sini soalan B, cikgu bagi jawapannya. Setuju? So sebutan pertama untuk B ni, A ialah 64. Ayah cari boleh Dan nisbah sepunyanya macam agak pelik sikit. R dia ialah 1/2 kuasa 1/3. Nanti kita tengoklah macam mana. Okey, ini jawapannya, cikgu bagi jawapannya, bukan jalan kerja, jawapan aja. Untuk soalan C, untuk soalan C, sebutan pertamanya ialah X. Sebab dia bentuk X. Okey, manakala sebutan, common ratio, nisbah sepunyanya R dia ialah negatif 2X untuk soalan yang bakal awak buat. Setuju setakat ni? Okey, ini latihan dalam rumah lah. Nanti kelas seterusnya kita akan bincang. Okey, kalau tak dapat lah soalan ni. Kalau tak dapat dalam waktu tak ada kelas ni, boleh tanya juga cikgu, WhatsApp cikgu tak dapat lah soalan B, tak dapat lah soalan C. Nanti cikgu boleh tunjukkan dalam WhatsApp lah. Kita share lah. Tapi cikgu nak awak buat sendiri dulu. Okey, setakat ni je lah cikgu nak bagi PDPR kita. Setakat ni lah. Sekejap Okey, so ada apa masalah yang lain? Cikgu offkan record. Jangan lupa tolong isi kehadiran. Semua dah isi belum? Cikgu kena check balik. Ada yang tak isi ni. Macam hari tu ada beberapa orang tak isi. Kalau cikgu bagi offline pun, kalau cikgu bagi kehadiran pun awak kena isi juga. Kalau cikgu bagi link lah. Alright, cikgu stop record.